Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 17 Disember 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul telah mengadakan lawatan kerja ke Bintango pada Rabu bagi menyampaikan sumbangan kepada 6 pertubuhan. Sumbangan berupa peruntukan kewangan dan barangan berjumlah RM36,924 dengan senarai penerima seperti tertera. Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semob turut mengumumkan Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM9,661,000 bagi menaik taraf Masjid Darul Taqwa Bintango. Beliau turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM149,000 bagi pembinaan tandas awam di gerai terbuka tebingan sungai. Pada majlis sama, beliau turut mengumumkan 3 projek program transformasi luar bandar RTP di kawasan Bintango bernilai RM680,000 telah siap. Manakala 2 projek RTP yang akan dilaksana dalam masa terdekat ialah menaik taraf perparitan dan menambah kawasan perkuburan baru bernilai RM400,000. Seterusnya pula mengenai biro-biro di Rumah Panjang yang perlu diperkasakan menerusi penglibatan dalam pelbagai program-program kerajaan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, misalnya Biro Keselamatan Rumah Panjang perlu mencari cara untuk tidak membiarkan rumah panjang kosong walaupun kebanyakan penghuninya bekerja di bandar bagi mengelakkan kes pecah masuk mahupun kecurian. Yang patut dijaga faktor rumah panjang yang patut bisik jatuh kuasanya tadi jaga keselamatan rumah panjang. Tentu ke rumah panjang kita akan meninggal dia. Terlebih lagi rumah panjang itu yang ke bisik jalan tak ke sebat jalan tak ke nyamai tak bisik akses orang. Tidak nyamai orang datai. Nyamai kita datai orang kerja nyamai bukan datai ke rumah kita ini, ke rumah panjang kita ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Nyalu baru-baru ini. Selain itu, Datuk John Siki yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus mahu pendidikan anak-anak tidak dipandang ringan ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Sebaliknya, beliau mencadangkan untuk melantik penduduk yang berpendidikan untuk membantu anak-anak dari segi pengajaran supaya mereka tidak lalai dengan menghabiskan masa menonton televisyen dan bermain telefon pintar sahaja. Lepas kerja tu semua basic orang pandai, basic sekolah bagan-bagan. Yang lain orang kita ngatur ke kawan yang tadi adu, kenapa kita patut diadu ke ngagai balan biar kita ke sekolah bak rumah panjang. Sidak ke bak primary school, sidak ke bak secondary school. Awak ke sidak kena badak cerita kartun hari pagi sampai malam sampai tidur. Pada majlis itu, beliau telah merasmikan projek program transformasi luar bandar RTP Jalan Simen Rumah Nyalu Francis yang bernilai RM180,000 dan mengumumkan projek-projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM27,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Nyalu dan RM10,000 kepada Biro Wanita. Turut disumbangkan bantuan kursi roda kepada salah seorang penduduk rumah alat Bundang Gerang. Berita berikutnya, usaha Jabatan Pertanian Bahagian Serikeh menjayakan program jangkauan pengembangan komuniti pertanian Agricop bagi Dun Meluat amat dihargai. Adun Meluan Roland Duat Jubin berkata, walaupun terpaksa berdepan cabaran terutamanya dari segi logistik dan keadaan geografi, namun jabatan itu gigih mencapai objektif Agricop yang lebih menfokuskan pertanian moden untuk komuniti luar bandar. Aku mendak sedap pertanian tu amat komited nak kerja mengikut yang ada bandar tadi sampai program tu ke hulu sungai Kil. Walau itu sah, walau yang begini gaya pun sedap terus berkhidmat. Keranjau ke duri ke terus di program tu terus berjalan. Laban ke uang berjalan, laban ke jalan jahit tadi. Dan laban semangat tinggi. Semangat tinggi, hati dia betul ke merit nemu rakyat. Beliau berkata demikian semasa majlis menghargai warga Jabatan Pertanian Daerah Serikeh dan Daerah Julau yang telah menganjurkan Agricop pergi kawasan Dun Meluan di Serikeh pada Rabu.
Dalam pada itu, Roland Duat juga berkata Kementerian Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak MANRED telah meluluskan peruntukan tambahan RM90,000 kepada RM120,000 untuk menjayakan 12 siri program Agricop untuk Dun Meluan. Berikut pula mengenai program simulasi di Samarahan. Program simulasi persediaan banjir amat penting dalam memberikan kemahiran dan pengetahuan kepada penduduk setempat semasa berdepan dengan bencana. Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang berkata, persiapan serta latihan yang diberikan sebelum bencana adalah perlu bagi memastikan mereka bersedia jika berlakunya sebarang kemungkinan. Jelas beliau, terdapat 20 pusat pemindahan banjir telah dikenal pasti di sekitar daerah Samarahan bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penangguhan Program Simulasi Persediaan Banjir, Kecemasan dan Latihan Community Emergency Response Teams CERT 2020 bagi kawasan daerah Samarahan pada Rabu. Sementara itu, Pegawai Daerah Samarahan Anwar Daan memberitahu program simulasi persediaan dan latihan CERT bertujuan untuk memberi kesedaran dan kesiapsiagaan kepada penduduk dalam menghadapi keadaan darurat seperti bencana banjir atau kecemasan. Manakala program simulasi di Lawas, kejayaan simulasi persediaan banjir yang telah dilaksanakan telah membuahkan hasil dan berjaya dilaksanakan mengikut garis panduan prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Pegawai Daerah Lawas Ladid Atok berkata, menyedari keperluan itu, simulasi tersebut turut melibatkan semua pihak termasuk Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Berucap dalam latihan dan simulasi Pusat Pemindahan Sementara PPS Daerah Lawas yang diadakan di Dewan Masyarakat Terusan Lawas pada Rabu, beliau berkata semua pihak telah memahami SOP yang akan diikuti sekiranya berlaku banjir. Simulasi ini juga turut memantapkan dan mengeratkan lagi kerjasama antara agensi kerajaan, swasta, pemimpin tempatan dan komuniti dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Lawas. Antara agensi kerajaan yang turut serta dalam latihan dan simulasi itu ialah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Lawas, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Majlis Daerah Lawas dan Pejabat Daerah Lawas. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya hari ini melaporkan terdapat 9 kes positif dikesan di Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,084 kes. Satu kes merupakan jangkitan tempatan yang dicatat di daerah Sibu melibatkan seorang lelaki warga tempatan yang menjalani saringan untuk kembali bekerja di Papua New Guinea. Manakala satu lagi kes di Sibu merupakan seorang lelaki warga tempatan yang menjalani saringan COVID-19 sebagai individu yang baru balik dari Johor dan telah masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Sibu. Sementara itu, 4 kes dikategorikan sebagai import A melibatkan perempuan warga negara Indonesia yang menjalani saringan sebelum masuk kerja ke Sarawak melalui lapangan terbang Sibu. Dalam pada itu, 2 kes yang dicatatkan di daerah Kuching merupakan seorang lelaki warga tempatan yang baru balik dari Pahang dan lelaki warga negara Indonesia yang merupakan pendatang asing tanpa izin telah ditahan di Jabatan Imigresen Malaysia dalam perjalanan dari Sungai Skram menuju ke Serian. Bagi daerah Sri Aman pula, kes melibatkan seorang lelaki warga negara Indonesia yang merupakan tangkapan Jabatan Imigresen Malaysia. Kenyataan tersebut juga memaklumkan daerah Sibu telah bertukar status dari hijau kepada kuning setelah melaporkan satu kes jangkitan tempatan. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.